Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang mulia Tuan Imam, Urusi Surau dan seluruh ahli wadah kuasa, para ustaz, ustazah, para haji, para hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib bulanan setiap hari Jumaat yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab As-Siratul Nabawiyah Durusun wa Ibar, sirah Nabi, pengajaran dan pedoman, yang dikarang oleh almarhum Dr. Mustafa Az-Zibai rahimahullah. Tuan-tuan sidang Jumaat sekalian, pengajian kitab sirah kita ini, anggaran saya kuliah kita menggunakan kitab sirah Nabi ini dah lebih kurang 5 tahun. Lama, 5 tahun. Dan pada malam ini kita duduk pada tajuk yang terakhir sekali dalam kitab kita, iaitu peristiwa yang ke-6 selepas daripada pembukaan Kota Mekah. Peristiwa yang ke-6 selepas daripada pembukaan Kota Mekah, iaitu peristiwa kewafatan Nabi SAW. Ini adalah tajuk yang terakhir dalam kitab kita ini. Sebagaimana yang telah saya sebut dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Bila Nabi hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat, kita sebut tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah, 4 hijrah, 5 hijrah, 6 hijrah, 7 hijrah, 8 hijrah. Sampai tahun ke-8 hijrah, Nabi bersama dengan para sahabat daripada Madinah masuk ke Mekah. Itu namanya peristiwa pembukaan Kota Mekah yang berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 hijrah. Jadi kita duduk pada bab yang ke-6, bab terakhir dalam kitab kita ini, itu bab yang membincangkan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas pembukaan Kota Mekah, iaitu selepas daripada tahun ke-8 hijrah. Ada 6 peristiwa penting. Kita dah bincang 5, malam ini yang terakhir sekali, ya. Ada 6 peristiwa penting selepas pembukaan Kota Mekah, selepas daripada tahun ke-8 hijrah. Pertama, berlakunya perang Hunain. Kemudian yang kedua, ya, Nabi arahkan sahabat runtuhkan beberapa berhala besar di keliling Kota Mekah. Kemudian berlaku perang Tabuk. Kemudian Nabi laksanakan haji terakhir, Hajjatul Wada', haji perpisahan. Kemudian Nabi siapkan pasukan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk lawan kerajaan Rom. Dan peristiwa yang ke-6 selepas pembukaan Kota Mekah, iaitu kewafatan Nabi SAW. Malam ni saya tidak berhajat untuk guna kitab yang kita selalu guna untuk kuliah ni, sebab kitab kita ni hanya ringkasan. Untuk peristiwa ke-6 kewafatan Nabi itu, dalam kitab kita ni dia hanya cerita pengajaran Nabi wafat saja. Jadi saya pakai satu kitab yang panjang lebar, cerita hari-hari terakhir sebelum kewafatan Nabi SAW. Itu kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri, antara kitab sirah yang terbaik di zaman moden pada hari ini.
pengarang kitab kita ni dia menang. Yang pertandingan pada tahun 80-an dulu mengarang kitab sirah Nabi. Dia di antara kitab sirah yang terbaik, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kitab sirah dia bertajuk Ar-Rabiul Maktub. Jadi beliau cerita detail hari-hari terakhir sebelum kewafatan Nabi SAW. Cuma untuk malam ni saya minta izin ambil masa sikit. Lepas azan saya ambil masa sikit berapa minit. Kalau tidak cerita ni tergantung. Dan pengalaman saya di surau-surau dan masjid yang lain, untuk habiskan tajuk kewafatan Nabi SAW ni tak boleh tergesa-gesa. Kalau tidak tak sampai maksud dia. Saya ambil masa berapa minit selepas azan isyak nanti untuk habiskan sikit. Baik, tuan-tuan sekalian, malam ni kita bincang peristiwa yang ke-6 selepas pembukaan Kota Mekah, iaitu kewafatan Nabi SAW. Pengarang kitab ni, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia cerita kepada kita beberapa hari-hari terakhir sebelum Nabi wafat, apa perkara yang berlaku. Apa perkara yang berlaku beberapa hari terakhir sebelum Nabi wafat. Kata pengarang kitab ni, dia kata, setelah dakwah Islam itu mula sempurna dan Islam mula menguasai kedudukan, Islam mula bertapak memerintah negara, maka mulalah kelihatan satu demi satu tanda-tanda bahawa baginda akan meninggalkan kehidupan dan meninggalkan manusia seluruhnya. Ianya terpancar melalui perasaan Rasulullah SAW dan beberapa tindak tanduk Rasulullah, seolah-olah Rasulullah sengaja mengiklankan, mewar-warkan kepada para sahabat bahawa tempoh hayat baginda telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah. Bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, ini permulaannya. Bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, Nabi beriktikaf di masjid pada bulan Ramadan selama 20 hari. Padahal tahun-tahun sebelumnya Nabi hanya beriktikaf 10 hari saja di masjid pada bulan Ramadan. Itu pada hari-hari yang terakhir itu. Tapi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, Nabi beriktikaf di masjid selama 20 hari. 20 hari. Datang malaikat Jibril bertadarus Al-Quran dengan Nabi SAW. Dan dalam bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah itu, malaikat Jibril sempat bertadarus Al-Quran dengan Nabi sebanyak 2 kali pada tahun tersebut. 2 kali pada tahun ke-10 Hijrah itu. Semasa haji pada tahun ke-10 Hijrah itu, tajuk yang kita bincang pada 2 bulan lepas, semasa melaksanakan ibadat haji pada tahun ke-10 Hijrah, ya, yang dikenali sebagai Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji selamat tinggal, ada beberapa ucapan-ucapan Nabi yang seolah-olah Nabi sengaja mengiklankan, mewar-warkan bahawa Nabi hampir wafat. Antaranya pada musim haji tahun ke-10 Hijrah, ya, ketika mana Nabi melaksanakan haji terakhir, haji perpisahan itu, haji selamat tinggal itu, Hajjatul Wada' itu, ada satu ucapan Nabi di hadapan para sahabat. Nabi kata beliau, sesungguhnya aku tidak pasti entahkah aku akan bertemu lagi dengan kamu selepas daripada tahun ini di tempat ini buat selama-lamanya. Aku tak tahu selepas daripada tahun ini kita akan bertemu ataupun tidak lagi di tempat ini. Ya, tahun ke-11 Hijrah, tahun ke-12, tahun seterusnya. Haji itu pada tahun ke-10. Maka Nabi kata, aku tak pasti sama ada aku dapat bertemu lagi dengan kamu selepas daripada tahun ini dan di tempat ini, ya, iaitu di Kota Mekah pada musim haji. Katanya lagi, Nabi sebut lagi, ketika mana berada di Jamrah Al-Aqabah, salah satu tempat melontar, ya, di Jamrah Al-Aqabah, Nabi sebut lagi di hadapan orang Islam, di hadapan para sahabat, pelajarilah daripada aku ibadat-ibadat haji kamu, kerana itulah satu-satunya haji Nabi. Maka apa yang Nabi buat pada musim haji ni, tengok elok-elok, ya, tengok elok-elok. Apa benda yang Nabi buat pada musim haji ni, tengok elok-elok. Pelajarilah daripadaku ibadat-ibadat haji kamu, kerana boleh jadi aku tidak akan melakukan lagi ibadat haji selepas daripada tahun ini.
iaitu tahun ke-11 Hijrah. Nanti aku tak jumpa lagi dengan ibadat haji, tak jumpa lagi. Dan juga pada tahun tersebut surah An-Nas diturunkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang surah An-Nasr, bukan An-Nas. An-Nas manusia, qul a'udzu birabbin nas. Ini surah An-Nasr, Nun Sad Ra. Yang surah An-Nasr turun kepada baginda pada musim haji itu, pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Turunnya surah An-Nas, ya. Justru itu dapatlah difahami bahawa ianya membawa maksud perpisahan, dan baginda rupanya seolah-olah sedang menyiarkan, sedang mengiklankan kepada para sahabat tentang kematian diri Nabi. Pada awal bulan Safar, ini tarikh berikutnya. Pada awal bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, tahun ke-11 Hijrah, Nabi SAW keluar dan Nabi pergi ke Uhud, dataran Uhud, makam para syuhada Uhud, peperangan Uhud. Nabi pergi ke Uhud. Di situ Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah, berdoa khusus untuk orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Nabi berdoa kepada mereka bagaikan orang yang mengucapkan selamat tinggal untuk orang hidup dan orang mati. Doa Nabi itu, ucapan Nabi itu seolah-olah Nabi nak ucapkan selamat tinggal kepada orang mati dan juga kepada orang hidup. Orang mati iaitu orang yang sudah mati, mati syahid dalam perang Uhud. Orang hidup, sahabat-sahabat, orang Islam pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW beredar daripada Uhud dan naik di atas mimbar, dan Nabi SAW menyampaikan ucapan di atas mimbar, sesungguhnya aku akan mendahului kamu, aku akan mendahului kamu, dan aku akan menjadi saksi terhadap kamu. Demi Allah, aku sekarang benar-benar sedang melihat kepada kolam itu. Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi kolam Nabi di syurga, telaga Nabi di syurga. Sesungguhnya aku telah diberikan kunci seluruh kekayaan dunia. Allah dah beri kepada aku kunci segala kekayaan dunia ini, kekayaan bumi, ataupun kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku bukannya bimbang kamu akan syirik selepas aku. Lepas daripada aku wafat, aku tak bimbang kamu syirik, kerana Nabi yakin sahabat-sahabat takkan syirik kepada Allah. Tapi aku bimbang ialah kamu berlumba-lumba merebut habuan dunia. Yang aku bimbang kamu ni orang Islam berlumba-lumba merebut dunia. Waktu itu kita akan rosak, kita akan berpecah. Kerana itu aku tak bimbang kamu syirik, kamu tak syirik, tapi aku bimbang kamu berlumba-lumba merebut dunia. Pada satu malam, pada waktu tengah malam, Nabi SAW keluar daripada rumah. Rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu bersebelahan. Yang hari ini Masjid Nabawi itu, rumah Nabi dah termasuk di dalam Masjid Nabawi itu, iaitu makam Nabi itu. Makam Nabi itu, itulah rumah Nabi, ya. Cumanya dahulu belum lagi masuk dalam kawasan masjid, sekarang sudah duduk dalam kawasan masjid. Pada satu malam, waktu tengah malam, Nabi keluar daripada rumah. Nabi pergi ke tanah perkuburan Baqi' di belakang Masjid Nabawi. Nabi pergi ke tanah perkuburan Baqi', lalu Nabi memohon keampunan untuk penghuni kubur Baqi' di belakang Masjid Nabawi itu, sambil berdoa, sambil mengucapkan, Assalamualaikum, wahai sekalian penghuni kubur, moga kamu semua bersenang lenang dengan nikmat yang kamu kecapi di dalamnya, berbanding orang lain yang menghadapi keadaannya. Telah datang fitnah-fitnah, ujian-ujian, seumpama sepotong malam yang gelap gulita. Fitnah yang kemudiannya menyusul selepas yang awal, sedangkan yang kemudian itu lebih buruk daripada yang awal. Ujian-ujian ini sentiasa akan datang, fitnah-fitnah ini sentiasa akan datang, dan fitnah yang datang kemudian itu lebih buruk daripada fitnah yang datang pada waktu awal. Yang sahabat-sahabat melalui fitnah, melalui ujian-ujian, dan fitnah ini sentiasa akan datang. Fitnah yang datang kemudian lebih buruk daripada fitnah yang datang awal. Kemudian Nabi SAW, ya, menyebut kepada ahli kubur di tanah perkuburan Baqi' itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kami akan menyusuli kamu. Lepas kamu pergi, lepas ni kami pula akan menyusul, ya, bersama dengan kamu. Nabi mula jatuh sakit. Bila Nabi mula jatuh sakit? Nabi mula jatuh sakit pada tarikh 29 Safar tahun ke-11 Hijrah.
29 Safar tahun ke-11 Hijrah, bersamaan dengan hari Isnin, Nabi mula jatuh sakit. Rasulullah SAW pada hari dia sakit itu, dia sempat menghadiri satu pengebumian jenazah di Baqi', di perkuburan Baqi' itu. Balik daripada kubur pada 29 Safar tahun ke-11 Hijrah, pada hari Isnin itu, Nabi jatuh sakit. Ya, Nabi jatuh sakit, iaitu semasa dalam perjalanan pulang, Nabi ditimpa rasa sakit kepala yang teramat sangat. Sakit sangat-sangat kepala Nabi. Panas suhu badan Nabi itu meningkat dengan mendadak, sehingga mereka mendapati ketinggian suhu panasnya itu daripada atas serban yang membaluti kepala Nabi. Orang yang bersama dengan Nabi nampak Nabi ini sakit sungguh, ya? Nabi sakit sungguh. Mereka nampak di atas kepala Nabi itu, mereka nampak suhu badan Nabi itu panas. Keadaan wajah Nabi itu merahnya, Nabi nampak panas. Sahabat-sahabat nampak panas. Semasa Nabi sakit, Nabi sempat lagi berulang alik daripada rumah ke Masjid Nabawi itu, menunaikan solat secara berjemaah dengan para sahabatnya. Dalam tempoh sakit itu, Nabi sempat solat berjemaah selama 11 hari. Daripada keseluruhan hari Nabi sakit, iaitu Nabi sakit selama 13 ataupun 14 hari. Daripada 13 ataupun 14 hari itu, Nabi sempat solat berjemaah di masjid 11 hari. Dalam tempoh masih sakit, Nabi berusaha ke masjid 11 hari. Daripada tempoh 13 ataupun 14 hari, Nabi sempat berjemaah di masjid 11 hari. Minggu terakhir sebelum Nabi wafat, minggu terakhir Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi SAW sakitnya makin berat, suhu badannya makin panas. Lalu Nabi SAW bertanya kepada isteri-isteri Nabi, esok giliran aku di rumah siapa? Esok giliran aku di rumah siapa? Di rumah isteri yang mana satu? Di mana aku esok? Lalu isteri-isteri Nabi faham soalan Nabi itu. Lalu isteri-isteri Nabi mengisyaratkan kepada Nabi, beritahu kepada Nabi, Nabi pilihlah rumah siapa yang Nabi nak pergi. Silakan. Ya. Di akhir usia Nabi, Nabi masih tunaikan tanggungjawab kepada isterinya, sampai Nabi tanya esok jadual di rumah siapa. Bila isteri-isteri Nabi faham keadaan Nabi seperti itu, akhirnya isteri-isteri Nabi buka ruang kepada Nabi, pilihlah. Wahai Rasulullah, pilihlah rumah siapa yang kamu nak duduk pada hari esok. Pilihlah, silakan. Ya. Lalu Nabi SAW ambil keputusan untuk pada esok harinya untuk berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, isteri Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi nak duduk di rumah Aisyah, maka isteri-isteri yang lain pun lepaskan Nabi untuk ke rumah Aisyah. Maka Nabi SAW esok harinya Nabi berpindah ke rumah Aisyah, sambil berjalan kaki dengan dipapah oleh Al-Fadl bin Abbas, sepupu Nabi, anak kepada Abbas, dan juga sepupu Nabi Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, papah Nabi ke rumah Aisyah. Dalam keadaan kepala Nabi yang berbalut, baginda melangkah sehingga masuk ke rumah Aisyah. Lalu baginda menghabiskan minggu terakhir hidup baginda di rumah Aisyah. Minggu terakhir beberapa hari yang berbaki itu, Nabi duduk di rumah Aisyah sampai Nabi wafat. Ketika Aisyah jaga Nabi, duduk di sisi Nabi, Aisyah tak putus-putus sentiasa membaca Al-Mu'awwazat, surah-surah perlindungan, surah Al-Falaq, surah An-Nas, selalu dibaca oleh Aisyah di tepi Nabi SAW. Dan apa-apa doa yang dihafal oleh Aisyah, Aisyah baca di sisi Nabi SAW sambil meniupkan ke tubuh Nabi. Aisyah baca doa-doa, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, lalu ditiupkan, ya, kepada Nabi SAW. Kemudian dia memegang tangan Nabi untuk disapukan ke seluruh tubuhnya kerana mengharapkan keberkatan. 5 hari sebelum Nabi wafat, jatuhnya pada hari Rabu, iaitu 5 hari sebelum kewafatan Nabi SAW, tubuh Nabi bertambah panas, suhu Nabi meningkat, panas, sehingga menambahkan gering Nabi, sakit Nabi, menyebabkan Nabi SAW jatuh hitam pada hari tersebut. Kemudian bila sedar, Nabi pun minta supaya simbahkan ke atasku 7
cedok air, hujung ke air, daripada perigi-perigi yang berlainan, supaya aku dapat keluar bertemu orang dan menyampaikan amanah kepada mereka. Tolong jiwa dulu, bagi badan aku segar sikit, aku nak bertemu lagi dengan orang ramai, ada lagi nasihat-nasihat, ada lagi amanah-amanah yang ingin aku sampaikan kepada mereka. Kemudian mereka pun mendudukkan Nabi, ya, dalam satu bekas besin besar. Lalu mereka menuangkan air perlahan-lahan ke atas Nabi SAW, sehinggalah terasa sedikit kesegaran kepada badan Nabi. Kemudian Nabi berkata, cukuplah. Setelah daripada lega itu, Nabi pun bangun. Lalu Nabi masuk ke masjid sambil berbungkus kepada Nabi, berbalik kepada Nabi. Setelah Nabi naik di atas mimbar, lalu Nabi SAW menyampaikan khutbah. Khutbah ni bukan khutbah Jumaat, hari itu hari Rabu, ya. Bahasa Arab ni khutbah ni maksudnya ucapan. Cuma masyarakat kita hari bila sebut khutbah tu Jumaat, khutbah tu Jumaat. Bahasa Arab khutbah tu ucapan, pidato. Maka hari Rabu tu selepas Nabi segar, Nabi naik di atas mimbar, Nabi sampaikan khutbah, Nabi sampaikan ucapan. Panjang ucapan Nabi. Antara ucapan Nabi iaitu kata Nabi SAW, Allah menimpakan laknatnya ke atas orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat sembahan. Dalam riwayat yang lain, Allah memerangi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Dan Nabi SAW sambung ucapannya, janganlah kamu jadikan kubur aku sebagai berhala yang disembah. Selepas daripada aku wafat nanti, jangan jadikan kubur aku ini sebagai berhala yang kamu sembah. Jangan. Ziarah kubur Nabi boleh, jangan sampai sembah tempat ini. Nabi SAW dalam khutbah, dalam ucapan pada hari Rabu itu, 5 hari sebelum Nabi wafat itu, Nabi SAW juga mewar-warkan, mengiklankan, barang siapa yang pernah aku rotan belakang tubuh dia, siapa-siapa yang aku pernah pukul belakang dia, maka inilah belakang tubuhku. Silakan siapa-siapa yang datang nak balas. Siapa yang pernah aku jatuhkan maruahnya, harga dirinya, inilah maruahku, datang untuk siapa-siapa balas pada hari ini. Kenapa Nabi sebut begitu? Kerana Nabi SAW selalu meluruskan barisan tentera Islam dalam peperangan dan sebagainya. Maka ada belakang-belakang orang tertentu yang mungkin Nabi pernah sentuh. Maka Nabi tawarkan, siapa-siapa yang pernah aku pukul belakang dia, rotan belakang dia, ini belakangku. Silakan siapa-siapa yang nak balas pada hari ini. Siapa-siapa yang aku pernah jatuhkan harga dirinya, maruahnya, ini harga diriku, maruahku, datanglah siapa-siapa yang nak balas. Tidak ada orang yang keluar pada hari tersebut untuk balas. Tidak ada orang yang keluar untuk balas. Kemudian Nabi SAW turun daripada mimbar. Nabi SAW turun daripada mimbar kerana pada waktu itu sudah masuk waktu solat fardu zuhur pada hari Rabu, 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi turun daripada mimbar menunaikan solat fardu zuhur. Habis solat fardu zuhur, Nabi naik semula di atas mimbar. Ada lagi ucapan yang ingin Nabi sampaikan di hadapan para sahabat. Nabi sambung lagi ucapan. Nabi ulang lagi kata-kata, ya, siapa-siapa yang pernah aku pukul belakang dia, inilah belakangku. Silakan siapa yang nak balas. Siapa-siapa yang pernah aku jatuhkan maruahnya, harga dirinya, silakan untuk siapa balas. Lalu seorang lelaki bangun. Ada seorang lelaki bangun. Dia kata, sesungguhnya aku ada hak di sisimu wahai Rasulullah sebanyak 3 dirham yang belum aku tuntut lagi. Hari ini aku nak tuntut. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada sepupu baginda iaitu Al-Fadl bin Abbas. Nabi isyaratkan kepada Al-Fadl bin Abbas, wahai Al-Fadl, ambil harta dan serahkan hak itu kepada 3 dirham yang dia minta tu, pulangkan. Kemudian Nabi SAW sambung ucapan Nabi, khutbah Nabi. Nabi mewasiatkan di hadapan para sahabat, di hadapan orang Islam, tentang orang-orang Ansar. Orang Ansar adalah orang Madinah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, orang Madinah ni ada 2 kabilah yang besar, iaitu Aus dan Khazraj. 2 kabilah yang bermusuh, berperang berpuluh tahun. Akhirnya bila Nabi hijrah ke Madinah, mereka memeluk Islam, Nabi satukan mereka, Aus dengan Khazraj ini,
Dan Nabi gelar mereka Ansar, penolong, kerana mereka yang tolong sambut orang-orang Muhajirin, orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama dengan Nabi SAW. Dalam ucapan Nabi selepas daripada solat Zuhur itu, Nabi sebut khusus tentang orang Ansar. Nabi sebut khusus tentang orang Ansar. Kata Nabi SAW, aku berpesan kepada kamu semua tentang orang Ansar. Sesungguhnya mereka adalah tempat amanahku zahir dan batin. Mereka adalah tempat amanahku zahir dan batin. Mereka banyak dilindungi Nabi, mereka orang kepercayaan Nabi, mereka yang jaga Nabi. Zahir batin Nabi bersama dengan orang Ansar. Ini kebaikan mereka yang tidak boleh dinafikan. Sampai ucapan Nabi itu Nabi sebut khas tentang orang Ansar. Mereka telah menunaikan kewajipan dan mereka, dan masih tinggal lagi hak untuk mereka yang perlu kita jaga, yang perlu kita tunai. Oleh itu, terimalah orang yang berbuat baik di kalangan mereka, dan maafkanlah orang yang bersalah di kalangan mereka. Kalau ada orang Ansar melakukan kebaikan, terimalah kebaikan yang orang Ansar buat. Dan kalau ada di kalangan orang Ansar yang melakukan kesalahan, maafkanlah kesalahan orang Ansar. Nabi minta maaf kan, kerana dia jasa mereka tak boleh diganti. Kalau ada orang Ansar buat baik, terima kebaikan mereka. Kalau ada orang Ansar buat salah, maafkanlah kesalahan mereka. Betul dengar tak suara saya? Dengar lagi ya? Hujan lepas ni saya cuba kuatkan suara saya. Boleh dengar? Boleh. Baik. Ya? Boleh? Dengar? Baik. Pusing hujan. Ya? Baik, selepas daripada itu Nabi sambung ucapan, ya? Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia semakin ramai, manusia bertambah ramai, sedangkan orang Ansar semakin sedikit, sehingga seperti garam di dalam makanan. Tak banyak, ada sikit saja, ya, ada sikit. Oleh itu, barang siapa yang menjadi pemimpin, siapa-siapa yang selepas ini diangkat menjadi pemimpin dan berupaya menjatuhkan sesuatu hukuman, melaksanakan hukuman terhadap seseorang, ataupun mendatangkan kebaikan terhadap seseorang, maka hendaklah dia terima orang Ansar yang berbuat baik, dan maafkanlah orang Ansar yang berbuat salah. Kalau siapa-siapa di kalangan kamu nanti yang diangkat menjadi pemimpin, ada orang Ansar buat baik, terimalah kebaikan orang Ansar. Siapa-siapa yang diangkat menjadi pemimpin, dia mampu menjatuhkan hukuman kepada seseorang, tiba-tiba ada orang Ansar buat baik, terima kebaikan orang Ansar. Dan kalau ada di kalangan orang Ansar buat salah, tolonglah maafkan kesalahan orang Ansar. Kerana Nabi kenal jasa mereka besar, jasa mereka kepada Nabi besar, dan jasa mereka kepada Islam itu besar. Maka siapa-siapa jadi pemimpin mampu laksanakan hukuman kepada seseorang, tiba-tiba yang buat salah buat orang Ansar, tolong maafkan kesalahan mereka. Selepas daripada itu, Nabi SAW sambung ucapan, ada seorang hamba Allah, ada seorang hamba Allah yang Allah berikan kepadanya pilihan. Allah berikan kepadanya pilihan untuk memberikan kepadanya segala kesenangan dunia, ataupun dia pilih apa nikmat yang berada di sisi Allah, apa yang ada di sisi Allah. Nabi kata ada seorang hamba Allah yang Allah beri kepada dia dua pilihan. Allah beri kepada dia dua pilihan. Dia nak nikmat dunia ni sebanyak-banyaknya, ataupun dia nak nikmat yang berada di sisi Allah. Tiba-tiba hamba Allah ini memilih untuk mengambil apa yang ada di sisi Allah dan menolak apa yang Allah Ta'ala tawarkan kepada dia di atas dunia. Siapa hamba Allah yang Nabi maksudkan ini? Nabi lah, Nabi Muhammad lah. Allah beri kepada dia dua pilihan, nak kesenangan dunia seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, ataupun nak sesuatu nikmat yang berada di sisi Allah. Tiba-tiba hamba Allah ini memilih untuk terima apa yang berada di sisi Allah dan menolak apa benda yang berada di atas dunia, nikmat atas dunia.
Bila Nabi sebut seperti itu, sahabat-sahabat yang lain tak faham siapa yang Nabi maksudkan itu. Siapa hamba Allah yang Nabi maksudkan itu? Sahabat-sahabat yang lain tak faham. Yang faham siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar faham. Ya, Abu Bakar faham. Bila Abu Bakar faham, Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis kerana Abu Bakar faham siapa maksud hamba Allah itu. Hamba Allah yang memilih apa yang berada di sisi Allah. Abu Bakar faham itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Bila Abu Bakar menangis, ya, maka ada orang yang berada dalam majlis tersebut, dia sebut kepada Abu Bakar, tengok orang tua ni, lihatlah orang tua ni. Nabi hanya cerita tentang seorang hamba Allah yang Allah beri kepada dia dua pilihan, sama ada nak nikmat dunia ataupun nak apa yang ada di sisi Allah. Tiba-tiba orang tua ni menangis. Abu Bakar menangis. Apa cerita dia ni? Sebab apa dia menangis? Abu Bakar menangis kerana dia faham. Abu Bakar menangis kerana dia faham apa yang Nabi maksudkan. Iaitu Nabi maksudkan itu diri Nabi lah. Maka sebab itu Abu Bakar menangis. Baik. Selepas daripada itu, Abu Bakar sampaikan ucapan. Ya, Abu Bakar sampaikan ucapan. Kami tebus diri kami, wahai Rasulullah. Kami tebus diri kami dengan bapa dan ibu kami. Sebenarnya hamba yang Nabi maksudkan tu Nabi lah. Nabi lah. Nabi tak nak tawaran dunia yang Allah Ta'ala tawarkan. Nabi nak apa yang berada di sisi Allah. Kemudian Nabi SAW puji Abu Bakar. Kerana kefahaman Abu Bakar itu, Nabi puji Abu Bakar. Nabi sebut kepada Abu Bakar dan kepada para sahabat yang lain, sesungguhnya orang yang paling pemurah, sesungguhnya orang yang paling pemurah kepada aku dalam bersahabat dan banyak mengorbankan harta bendanya adalah Abu Bakar. Kalaulah aku boleh mengambil seorang kekasih selain daripada Tuhan aku, nescaya aku akan ambil Abu Bakar itu sebagai kekasih aku. Kalau aku boleh ambil seorang kekasih selain daripada Tuhan aku, nescaya aku ambil Abu Bakar itu sebagai kekasih aku. Nabi sayang sungguh pada Abu Bakar kerana jasa dan pengorbanan dia. Tetapi kata Nabi SAW, hubungan itu hanya sekadar persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Tak bolehlah letak tu sayang nombor satu, sayang nombor satu mesti Allah. Kekasih nombor satu dalam hidup mesti Allah. Ya? Jangan dibiarkan mana-mana pintu dalam masjid, melainkan hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Di hujung ucapan Nabi itu kata Nabi, jangan biarkan mana-mana pintu masjid, iaitu pintu Masjid Nabawi. Jangan benarkan mana-mana pintu masjid, melainkan semua pintu itu hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Tuan-tuan, dulu saya pun tak faham kenapa Nabi sampaikan ucapan. Bila baca huraian itu, baru kita faham. Rupanya Masjid Nabawi ini banyak pintu. Bila banyak pintu, orang ramai pakat-pakat masuk masjid melalui pintu yang paling dekat dengan rumah masing-masing. Dia masuk Masjid Nabawi melalui pintu paling dekat dengan rumah dia. Orang ni masuk Masjid Nabawi melalui pintu yang paling dekat dengan rumah dia. Orang ni rumah dia depan, dia masuk ke pintu depan. Orang ni rumah dia kiri, dia masuk ke pintu kiri. Masing-masing masuk masjid melalui pintu masing-masing. Pintu masjid yang dekat dengan rumah masing-masing. Dan Nabi tidak larang. Tapi Nabi sebut, lepas ni semua pintu kena tutup. Buka pintu utama saja. Buka pintu utama saja. Jangan orang ni masuk ke pintu ni, orang masuk ni, masuk ke pintu ni, orang ni masuk ke pintu ni. Buka pintu utama saja. Tapi pintu Abu Bakar jangan tutup. Special untuk Abu Bakar. Pintu Abu Bakar jangan tutup. Abu Bakar dia masuk ke pintu yang dia biasa masuk. Abu Bakar punya pintu jangan tutup. Biar dia masuk ke pintu yang dia biasa dia masuk. Ini penghormatan Nabi SAW kepada Abu Bakar. 4 hari sebelum Nabi wafat. 4 hari sebelum Nabi wafat. Jatuhnya pada hari Khamis.
jatuhnya pada hari Khamis, 4 hari sebelum Nabi wafat. Di saat semakin sakit Nabi itu makin bertambah berat. 4 hari sebelum Nabi wafat, hari Khamis. Maka Nabi SAW bersabda, marilah, aku nak tulis untuk kamu satu surat yang kamu tidak akan sesat lagi selepas kematian. Dalam keadaan Nabi sakit usul, Nabi panggil beberapa orang sahabat yang duduk datang ziarah Nabi. Ada beberapa orang sahabat Nabi ziarah Nabi, maka Nabi panggil. Nabi kata, sini, aku nak tulis sesuatu surat. Aku nak tulis sesuatu surat yang kalau kamu berpegang dengan ini, kamu tidak akan sesat lagi selama-lamanya. Bila Nabi panggil beberapa orang sahabat supaya dekat dengan Nabi, maka sahabat terbahagi kepada dua. Ada sebahagian sahabat, antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, Nabi ni sakit ni. Nabi tengah sakit, ya? Bila sakit ni biasanya kita bercakap tu banyak benda yang tak sedar. Itu maksud Sayyidina Umar. Nabi ni tengah sakit ni. Sedangkan di sisi kita kan sudah ada Quran. Kalau kita pegang Quran, kita takkan sesat dah selama-lamanya. Jadi Nabi nak tulis apa lagi ni? Maka Sayyidina Umar dia mengambil keputusan. Pandangan Sayyidina Umar, Nabi ni tengah sakit. Jadi orang sakit ni kadang-kadang macam-macam dia cakap. Jadi Nabi kata, datang dekat, aku nak tulis sesuatu surat yang kamu tidak akan sesat lagi selama-lamanya. Maka Sayyidina Umar rasa tak setuju. Sebab bagi Sayyidina Umar, Quran dah ada dah. Pegang Quran tak sesat dah selama-lamanya. Dan ada pula sebahagian sahabat yang lain ambil keputusan, Nabi panggil tu, kita pergilah. Nabi panggil tu, kita pergilah. Kok ada benda Nabi nak tulis. Akhirnya bising berbalang-balang sesama mereka dekat dengan Nabi. Orang ni kata, pergilah, Nabi panggil tu. Sayyidina Umar kata, tak payahlah, kita dah ada Quran dah, peganglah Quran. Akhirnya bising, suara tu tinggi. Suara tu tinggi dekat dengan Nabi SAW. Bila suara tinggi, berselisih sesama mereka, jadi riuh hendak. Akhirnya Nabi SAW sebut kepada beberapa orang sahabat tu, bangunlah kamu dan beredar daripada sini. Pergi. Bunyi bising. Nabi rasa terganggu. Nabi sebut, bangunlah dan pergilah. Bangunlah kamu daripada sisi. Baik. Pada hari itu, 4 hari sebelum Nabi wafat, iaitu pada hari Khamis itu, Nabi sempat berpesan kepada para sahabat beberapa pesanan. Beberapa pesanan. Antaranya ada 3 pesanan Nabi. Ada 3 pesanan Nabi yang disebut dalam beberapa hadis. Yang pertama, Nabi SAW berpesan kepada para sahabat. Nabi berpesan kepada para sahabat supaya orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan orang musyrikin hendaklah dikeluarkan daripada semenanjung tanah Arab. Kemudian selepas daripada itu, pesanan Nabi yang kedua, supaya sambut dan layan utusan-utusan yang datang sebagaimana Nabi pernah layan mereka. Kalau lepas ni ada utusan-utusan yang sampai, waktu Nabi sakit ni ada utusan-utusan daripada luar datang, ataupun lepas Nabi wafat nanti ada utusan-utusan yang datang, layan utusan-utusan ni, layan tetamu-tetamu luar yang datang ni, layan mereka sebagaimana Nabi pernah layan utusan-utusan. Hormati utusan, layan mereka dengan baik. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW beri pesanan. Kata perawi hadis ni, periwayat hadis ni, dia kata yang ketiga ni aku tak berapa ingat. Pesanan Nabi yang ketiga ni aku tak berapa ingat. Berkemungkinan Nabi berpesan kepada kami supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ataupun yang ketiga ni mungkin Nabi berpesan kepada kami supaya sambung semula pengutusan pasukan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid yang tak jadi tu, yang kita bincang pada kuliah Maghrib bulan 4, 2 bulan 4. Beberapa dalam bulan-bulan terakhir sebelum Nabi wafat tu, Nabi siapkan pasukan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi, untuk lawan tentera Rom. Tiba-tiba pasukan Usamah bin Zaid berangkat nak pergi. Dalam perjalanan dengar berita Nabi sakit, mereka patah balik. Patah balik tu mengharapkan Nabi sihat. Kalau Nabi sihat nanti kita pergi semula.
Elok patah balik, tunggu sampai Nabi wafat. Maka kata perawi hadis ni, dia kata aku tak ingat pesanan Nabi yang ketiga ni apa. Mungkin Nabi berpesan kepada kami supaya pegang kepada Quran dan hadis sungguh-sungguh, ataupun nasihat Nabi yang ketiga ni supaya sambung semula hantar pasukan tentera di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Aku tak ingat yang ketiga ni apa dia. Mungkin salah satu itu. Kata perawi hadis ni, orang yang ceritakan benda ini. Baik. Dan juga mungkin Nabi SAW berpesan yang ketiga ini supaya jaga sembahyang dan jaga hamba masing-masing. Mungkin yang ketiga itu nasihat Nabi. Jaga sembahyang, urusan sembahyang ni jaga elok-elok, ataupun jaga hamba masing-masing. Azan, Empat hari sebelum kewafatan Nabi SAW, bila sahabat-sahabat ziarah Nabi panggil tadi, ya, ada 3 pesanan Nabi SAW. Cuma pesanan yang ketiga itu perawi hadis ini dia tak ingat. Jadi kata mungkin Nabi pesan pada kami supaya berpegang kepada Quran dan hadis sungguh-sungguh, ataupun mungkin juga Nabi berpesan kepada kami supaya sambung semula hantar pasukan tentera di bawah pimpinan Usama bin Zaid itu, ataupun mungkin Nabi pesan pada kami supaya jaga sembahyang dan jaga hamba masing-masing, hamba sahaya. Walaupun Nabi sakit, dan sakit Nabi bertambah berat, Nabi SAW masih berulang-alik daripada rumah masuk ke Masjid Nabawi, ya, buka saja, angkat saja tirai itu, masuk ke dalam masjid, sebab bersebelahan. Nabi bersembahyang berjemaah di masjid bersama dengan para sahabat. Sampailah pada hari itu, iaitu hari Khamis, 4 hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Masuk waktu solat fardu maghrib. Solat fardu maghrib dengan para sahabat, Nabi masih jadi imam. Dan Nabi pada malam itu selepas membaca surah Al-Fatihah, Nabi membaca surah Al-Mursalat. Wal Mursalat urfa. Surah Al-Mursalat, agak panjang surah itu. Surah yang duduk pada juzuk-juzuk yang akhir dalam Al-Quran. Nabi baca surah Al-Mursalat yang selepas daripada surah Al-Fatihah pada solat maghrib 4 hari sebelum kewafatan Nabi SAW.
Masuk waktu isyak, masuk waktu solat isyak, sakit Nabi bertambah kuat sehingga Nabi tidak berdaya lagi untuk keluar ke masjid. Lepas maghrib tadi Nabi balik dulu rumah. Waktu isyak Nabi sakit sangat sampai Nabi tak berdaya untuk pergi ke masjid. Lalu Aisyah menceritakan, kata Aisyah, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, adakah orang-orang sudah semayang? Orang ramai dah semayang ke? Kata Aisyah, belum wahai Rasulullah. Mereka semua tunggu kamu wahai Rasulullah. Sahabat-sahabat tengah tunggu kamu, dan mereka tengah tunggu kamu. Lalu kata Nabi SAW, siapkan untukku air dalam bekas besar. Tolong siapkan air dalam bekas besar. Lalu kami pun yang jaga Nabi itu, Aisyah dengan beberapa orang yang jaga Nabi itu pun sediakan satu air dalam bekas besar. Setelah mandi, Nabi cuba untuk bangkit dan Nabi jatuh pingsan. Bila sedar daripada pingsan, Nabi tanya lagi kepada Aisyah, orang lain dah semayang ke? Semayang isyak ke? Kata Aisyah, belum lagi. Mereka semua tunggu kamu wahai Rasulullah, nak semayang bersama dengan kamu. Kemudian berlaku lagi kali kedua, Nabi jatuh pingsan. Kemudian Nabi bangun, Nabi tanya, orang lain dah semayang ke? Kata Aisyah, belum, mereka tunggu kamu wahai Rasulullah. Sampai kali ketiga Nabi jatuh. Kemudian Nabi SAW mandi. Kemudian Nabi pingsan lagi. Kemudian Nabi SAW sedar. Nabi arahkan Abu Bakar supaya naik jadi imam. Dalam tempoh sakit beberapa hari itu Nabi sempat jadi imam. Sampailah pada solat isyak 4 hari sebelum Nabi wafat tu, Nabi tak tahan sangat, sakit sangat. Nabi isyaratkan kepada Abu Bakar supaya naik jadi imam. Sahabat-sahabat takkan naik jadi imam kalau ada Nabi. Tak boleh mendahului Nabi. Tak boleh mendahului Nabi. 4 hari terakhir itu, pada solat isyak, Nabi arahkan Abu Bakar naik jadi imam. Abu Bakar naik jadi imam. Maka bermula daripada hari itulah Abu Bakar jadi imam sampai Nabi wafat. Bermula daripada hari itulah, 4 hari sebelum Nabi wafat itu, bermula solat isyak itulah Abu Bakar ganti Nabi jadi imam. Sebanyak 17 waktu solat semasa Rasulullah masih hidup, belum meninggal. Yang Rasulullah belum wafat, Abu Bakar jadi imam sebanyak 17 waktu solat. 17 waktu solat. Pernah Aisyah pujuk Nabi 3 kali atau 4 kali supaya Rasulullah janganlah lantik Abu Bakar saja jadi imam. Tolonglah orang lain sama, pilihlah orang lain sama, supaya orang tak rasa bosan. Nabi tak nak. Nabi sebut kepada Aisyah, kamu semua ni sama macam wanita-wanita yang pernah menggoda Yusuf dulu. Kamu semua ni macam wanita-wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf dulu. Nabi bertegas tak nak. Nabi nak Abu Bakar. Suruh Abu Bakar jadi imam kepada orang ramai. Selepas daripada itu Aisyah tak cakap lagi tentang perkara ini. Nabi pilih Abu Bakar tu ada sebab-sebab tertentu kenapa Nabi pilih Abu Bakar. Sehari ataupun 2 hari sebelum Nabi wafat, 1 hari ataupun 2 hari sebelum Nabi wafat, jatuhnya pada hari Sabtu ataupun Ahad, Nabi SAW rasa sedikit lega, badan rasa ringan sikit. Lalu Nabi keluar dengan dipapah oleh 2 orang lelaki untuk menunaikan solat zuhur. Ya, ada 2 orang tolong papah Nabi bawa masuk dalam masjid. Waktu itu solat zuhur, hari Sabtu ataupun Ahad, 2 hari sebelum Nabi wafat. Ketika itu Abu Bakar dah solat, dia dah jadi imam. Ketika mana Abu Bakar sedar Nabi sampai, ketika mana Abu Bakar sedar melihat kedatangan Rasulullah, maka Abu Bakar pun berundur ke belakang. Dia jadi imam, dia langkah ke belakang sikit, ya. Tetapi Rasulullah mengisyaratkan kepadanya supaya jangan mundur, kekal duduk di situ. Baik, baginda berkata kepada 2 orang yang memapahnya, dudukkan aku di sebelah Abu Bakar. Lalu mereka pun mendudukkan Nabi di sebelah kiri Abu Bakar. Nabi itu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Ni imam, Nabi duduk sebelah kiri Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengikut solat Rasulullah SAW sambil memperdengarkan takbir. Maka perbuatan Nabi dan Abu Bakar ni termasuk dalam perbincangan dalam kitab fiqh. Boleh tak seorang imam sudah jadi imam, tengah-tengah dia jadi imam,
tiba-tiba datang imam yang lebih utama, lebih layak sampai. Boleh tak imam tu dia mundur ke belakang untuk beri ruang kepada imam yang lebih bagus? Boleh. Kerana Nabi pernah buat seperti itu. Maka Nabi isyaratkan kepada Abu Bakar tak payah duduk, kekal duduk di situ. Kemudian Nabi pergi duduk di kiri Abu Bakar dan Nabi jadi imam. Abu Bakar jadi makmum pula. Abu Bakar tak perlu mundur sampai ke belakang, tak perlu. Bila dia dah mundur, Nabi minta dia cukup. Nabi pun pergi duduk kiri dia, Nabi jadi imam. Maka perbuatan tu boleh. Kalau kita dah jadi imam, tiba-tiba datang imam yang sepatutnya bertugas pada hari itu, ataupun imam yang lebih layak, lebih baik, maka kita boleh mundur dan dia jadi imam di sebelah dia. Maka Abu Bakar pun duduk di sebelah kanan, Nabi duduk di sebelah kiri. Nabi jadi imam dan Abu Bakar kuatkan suara. Cuma dalam situasi pada hari ini, tengok kesesuaian. Takut-takut ada jemaah yang tak faham apa tu imam duduk bagi tu malam. Kadang-kadang ada masyarakat kita dia tak sampai lagi maklum. Jadi elakkan fitnah tu lebih baiklah. Tapi dalam bab fiqh boleh. Boleh imam tu mundur kerana nak memberi laluan kepada imam yang lebih utama. Dia mundur sikit saja. Dan imam baru datang duduk saja sebelah. Itu boleh. Kerana Nabi pernah buat seperti itu. Baik. Kemudian Nabi jadi imam. Dan Abu Bakar kuatkan dia punya lawangan takbir dia supaya orang lain dengar, kerana suara Nabi agak perlahan pada waktu itu. Satu hari sebelum Nabi wafat, jatuhnya pada hari Ahad. Satu hari sebelum Nabi wafat, iaitu pada hari Ahad, Nabi SAW, hari terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi merdekakan semua hamba-hamba yang Nabi miliki. Nabi bebaskan mereka. Hamba-hamba yang Nabi miliki, Nabi bebaskan semuanya. Dan pada hari itu Nabi bersedekah 7 dinar yang masih ada dalam simpanan Nabi. Sebelum Nabi wafat, simpanan Nabi hanya ada 7 dinar. Hari terakhir sebelum Nabi wafat, hari Ahad tu, Nabi sedekahkan 7 dinar baki harta Nabi yang tinggal. Nabi sedekah 7 dinar itu dalam simpanan Nabi. Dan mana-mana senjata-senjata yang dimiliki oleh Nabi, Nabi hadiahkan kepada para sahabat senjata untuk digunakan. Senjata-senjata Nabi itu Nabi hadiahkan kepada orang Islam. Pada malam itu, Ahad malam Isnin, Aisyah pinjam minyak pelita daripada jiran untuk nyalakan lampu dalam rumah. Aisyah pinjam minyak pelita daripada jiran untuk nyalakan lampu dalam rumah. Begitu keadaan rumah Nabi di penghujung usia Nabi. Nabi tidak tinggalkan harta untuk umat. Sebelum daripada itu, baju besi Rasulullah SAW yang pernah digadai kepada seorang Yahudi dengan bayaran 30 gantang gandum, Nabi gadaikan baju besi. Hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW, pagi Isnin, pagi terakhir Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi dan juga orang yang lama berkhidmat dengan Nabi SAW, Anas bin Malik katanya, ketika mana orang Islam sedang menunaikan solat fardu subuh pada hari Isnin, diimamkan oleh Abu Bakar, tiba-tiba sahabat-sahabat dikejutkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengangkat tabir, mengangkat kain tirai bilik Aisyah. Lalu Rasulullah memandang ke arah para sahabat yang sedang menunaikan solat fardu subuh. Ketika itu mereka sudah berada dalam saf. Kemudian Nabi lemparkan senyuman dan Nabi tertawa. Nabi senyum dan Nabi tertawa. Lantas Abu Bakar bermundur ke belakang untuk masuk ke dalam saf, kerana sangkaan Abu Bakar macam hari sebelum tu, Nabi nak datang berjemaah sekali. Mereka dah solat pada subuh, tiba-tiba tengok Nabi selak kain tirai, Nabi senyum dan Nabi tertawa. Maka Abu Bakar yang jadi imam, Abu Bakar berundur ke belakang, berundur untuk masuk dalam saf yang lain, kerana sangka Nabi tak keluar solat bersama. Kata Anas bin Malik, orang-orang Islam terasa hendak berhentikan solat ketika itu. Orang-orang Islam yang sedang solat subuh tu rasa nak berhentikan solat pada subuh, kerana gembira bila Rasulullah nampak sihat tu, boleh angkat kain tirai, nampak sihat tu. Tetapi Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka supaya teruskan solat. Kemudian baginda masuk semula ke dalam bilik dan menutup kain tirai. Kemudian tidak datang lagi kepada Nabi SAW waktu solat yang berikut.
Nabi tidak bertemu lagi dengan waktu solat berikutnya melainkan subuh itu saja. Nabi tak bertemu lagi dengan solat fardu zuhur dan solat-solat berikutnya pada hari itu. Selepas daripada waktu duha, bila waktu duha muncul, waktu duha matahari naik semakin meninggi, Nabi SAW panggil Fatimah, satu-satunya anak Nabi yang sempat hidup sampai usia dewasa. Fatimah yang agak panjang sikit umurnya berbanding dengan anak-anak Nabi yang lain. Nabi SAW panggil Fatimah. Lalu Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Lalu Fatimah menangis. Kemudian Nabi SAW memanggilnya sekali lagi. Lalu Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah sampai Fatimah ketawa. Kata Aisyah, selepas daripada peristiwa tersebut, kami pernah bertanya kepada Fatimah, Nabi bisik apa pada kamu sampai kamu menangis? Dan Nabi bisik apa pada kamu sebelum ini sampai kamu ketawa? Kata Fatimah, pertama Nabi SAW membisikkan kepadaku bahawa baginda akan wafat dengan sakit yang sedang dihadapinya. Lalu aku pun menangis bila Nabi bisikkan kepada aku seperti itu. Kemudian Nabi bisikkan kepada aku yang kedua, iaitu Nabi bisikkan kepada aku bahawa akulah ahli keluarganya yang pertama yang akan menyusul selepas baginda. Selepas Nabi wafat, yang akan menyusul selepas daripada itu di kalangan ahli keluarga Nabi adalah Fatimah. Lalu aku pun tertawa, seronok bila Nabi beritahu seperti itu. Nabi SAW juga menghiburkan Fatimah, menggembirakan Fatimah, beritahu kepada Fatimah bahawa dia adalah ketua seluruh wanita di alam maya ini. Dunia ini, dialah ketua kepada seluruh wanita. Ketika Fatimah melihat penderitaan hebat yang ditanggung oleh ayahnya, Nabi SAW, kata Fatimah, alangkah deritanya ayahanda, alangkah deritanya ayahanda. Lalu Nabi SAW berkata kepada Fatimah, selepas daripada hari ini tidak ada lagi penderitaan ke atas ayahmu ini. Selepas daripada hari ini tidak ada lagi penderitaan ke atas ayahmu. Kemudian Nabi SAW memanggil dua cucunya, iaitu Hasan dan Husain. Lalu Nabi pesan kepada Hasan dan Husain dengan kebaikan-kebaikan kepada mereka berdua, supaya sentiasa buat benda baik. Kemudian Nabi panggil isteri-isteri Nabi. Lalu Nabi sampaikan nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran, peringatan-peringatan kepada mereka. Kemudian sakit Nabi bertambah berat selepas daripada waktu duha. Sakit Nabi bertambah berat. Kesan daripada Nabi pernah termakan racun dalam peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Satu, makanan daging yang diletakkan racun oleh seorang perempuan Yahudi. Nabi termakan daging yang beracun itu. Kesan sakit itu sampai Nabi wafat daripada tahun 7 Hijrah. Sakit itu dia sakit yang menjala lama, tempoh panjang sampai Nabi wafat. Kesan racun dalam daging kambing yang sempat Nabi punya dalam perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, aku masih lagi terasa bisa makanan yang pernah aku makan di Khaybar. Aku rasa lagi bisa, sakit tu. Maka sekarang tibalah masanya aku merasai bagaikan hendak putus urat tengkukku akibat daripada racun itu. Aku rasa sakit semua, macam nak putus urat tengkukku akibat daripada racun yang pernah aku makan. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada orang ramai, berpesan kepada para sahabat, berpesan kepada orang Islam, peliharalah solat, jagalah solat, peliharalah solat, dan peliharalah hamba-hamba kamu yang kamu miliki. Hamba-hamba yang kamu miliki, jaga baik-baik. Kemudian Nabi SAW mengulang pesanan tentang solat, jaga hamba itu. Nabi pesan beberapa kali. Detik terakhir sebelum kewafatan Nabi SAW, tibalah detik terakhir kehidupan Nabi SAW. Lalu Aisyah menyandarkan badan Nabi ke atas riba Aisyah. Nabi angkat, Aisyah angkat kepala Nabi dan letak di atas riba Nabi. Tentang perkara ini kata Aisyah, antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada aku adalah Rasulullah wafat dalam rumah aku. Semasa giliran aku, memang giliran rumah Aisyah,
semasa giliran aku. Dan Rasulullah wafat, dia rangkul antara dada dengan leherku. Nabi wafat tu, kepala Nabi duduk di atas perut Aisyah, di antara dada dengan leher Aisyah. Itu di antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada aku. Tiba-tiba masuk Abdurrahman, anak kepada Abu Bakar, adik kepada Aisyah. Abdurrahman anak Abu Bakar, adik kepada Aisyah. Tiba-tiba dia masuk dalam bilik Nabi. Dia masuk sambil dia pegang sebatang kayu sugi, kayu siwak. Ketika aku sedang riba Rasulullah, ketika Aisyah sedang riba Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah tengok Abdurrahman yang masuk itu. Tengok Abdurrahman yang masuk itu, dan aku sedar Nabi tertarik dengan kayu siwak yang dipegang oleh Abdurrahman itu, yang dibawa oleh Abdurrahman itu. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, mahukah aku ambilkan kayu siwak itu untuk kegunaan kamu, untuk kamu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengisyaratkan dengan kepalanya tanda setuju. Lalu aku hulurkan kayu sugi itu kepadanya, tetapi terasa keras olehnya. Dia kena hancurkan dulu bulu ujung, kena gigit bagi hancur dulu, baru jadi bulu, ya. Maka aku pun lembutkan untuk Nabi SAW. Aku lembutkan ujung kayu sugi itu, lalu aku berikan kepada Nabi. Aku lembutkan. Kemudian baginda menyuruh supaya disugi. Nabi minta Aisyah yang tolong sugi Nabi, ya. Dalam satu riwayat yang lain, baginda bersugi dengan kayu sugi dengan cara yang lebih baik daripada persugiannya selama ini. Dalam riwayat yang lain, Nabi sendiri yang guna kayu sugi itu, ya. Ketika itu di hadapan Nabi ada satu bekas kecil berisi air. Nabi celupkan tangannya di dalam bekas air itu, kemudian Nabi sapukan ke mukanya sambil bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya bagi setiap kematian itu ada sakaratnya. Sakarat ni maksudnya mabuk. Nak mati ni dia ada punya mabuk, dia ada mabuk. Orang yang hadapi kematian yang rasa dia berlalu, ya. Maka sebab itu duduk di tepi orang yang nazak sakit, kena sentiasa ajar dia kalimah syahadah yang paling mudah untuk dia ikuti. Sebaik saja selesai bersugi, Nabi angkat tangannya, ataupun ada riwayat sebut angkat jarinya, serta mendongakkan pandangannya ke bumbung. Ketika itu bibir Nabi bergerak. Lalu Aisyah merapatkan kepada Nabi dan mendengar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, ya, di akhir ucapan Nabi itu, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Rafiqil a'la, Rafiqil a'la. Kata Nabi SAW, bersama orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka di kalangan Nabi-Nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada, dan para salihin. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, serta pertemukanlah aku dengan teman yang tertinggi. Ya Allah, teman yang tertinggi. Nabi mengulangi kalimah yang terakhir itu sebanyak 3 kali. Rafiqil a'la, Rafiqil a'la, Rafiqil a'la. Teman yang tertinggi, teman yang tertinggi, teman yang tertinggi. Nabi ulang kalimah itu sebanyak 3 kali. Lalu tangan Nabi SAW terkulai layu dan baginda bertemu dengan teman yang tertinggi, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kematian Nabi itu berlakunya ketika matahari sudah tinggi pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Di usia Nabi ketika wafatnya genap 63 tahun 4 hari. Kesedihan menyelubungi para sahabat. Berita Nabi wafat tersebar di kalangan masyarakat di Madinah, khasnya ketika itu. Penduduk Madinah waktu itu rasa gelap dunia dengan kewafatan Nabi SAW. Sekeliling ruang angkasanya terasa seolah-olah gelap gelita. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat hari yang paling baik dan berseri-seri melainkan hari Rasulullah SAW sampai kepada kami waktu hijrah. Dan aku tidak pernah melihat hari yang paling buruk dan gelap
melainkan hari wafatnya Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, Fatimah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai ayahanda kesayanganku yang telah menyambut panggilan Tuhannya, wahai ayah kesayanganku, syurga Firdaus tempat kembalinya. Wahai ayah kesayanganku, kepada Jibril kami sampaikan berita wafatnya." Bila Nabi SAW wafat, berita tersebar sampai kepada pengetahuan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar datang ke rumah Nabi SAW. Bila Sayyidina Umar sampai ke rumah Nabi SAW, menyebabkan dia hilang pertimbangan bila dengar berita Nabi wafat. Maka kata Sayyidina Umar, ada beberapa orang munafik telah mendakwa bahawa Rasulullah telah wafat. Sayyidina Umar tak boleh terima berita Nabi wafat sampai Sayyidina Umar sebut ada beberapa orang munafik sebut Nabi wafat. Sesungguhnya Rasulullah tidak mati, akan tetapi baginda hanya pergi bertemu Tuhannya sebagaimana Nabi Musa bin Imran dulu pernah bertemu dengan Tuhannya, menghilangkan diri daripada kaumnya untuk tempoh 40 hari. Nabi tidak wafat, Nabi bertemu dengan Tuhan macam Nabi Musa bertemu dengan Tuhan dia dulu 40 hari, bermunajat kepada Tuhannya. Demi Allah, Rasulullah SAW akan kembali semula. Dia belum wafat, dia akan kembali semula. Dan aku akan potong tangan dan kaki siapa-siapa yang sebut Nabi wafat. Aku akan potong tangan dan kaki mereka. Maka datang Abu Bakar. Abu Bakar datang dan meluru masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Bila Abu Bakar datang, Abu Bakar mengangkat kain yang menutup Nabi SAW. Bila Abu Bakar melihat Nabi SAW, kata Abu Bakar, Nabi telah wafat. Nabi wafat. Akhirnya Abu Bakar keluar, ya. Abu Bakar angkat kain yang tutup Nabi SAW. Dia peluk Nabi, dia cium Nabi. Dalam keadaan menangis kata Abu Bakar, demi bapa dan ibuku, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian untuk kamu. Kematian yang telah ditetapkan ke atas engkau telah pun engkau hadapi, engkau telah lalui. Kemudian Abu Bakar keluar bertemu dengan Sayyidina Umar yang masih lagi bercakap-cakap marah orang ramai. Bila orang ramai sebut Nabi wafat, Abu Bakar sebut kepada Sayyidina Umar, duduklah wahai Umar. Tetapi Umar enggan duduk. Lalu orang ramai semuanya beralih tumpuan kepada Abu Bakar, ingin mendengar ucapan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, siapa-siapa yang di kalangan kamu yang sembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan siapa-siapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu hidup, Allah tidak mati. Kemudian Abu Bakar membaca surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang sebelumnya yang telah mati ataupun yang dibunuh. Jika demikian, kalaupun ia mati ataupun terbunuh, patutkah kamu berpatah balik, pusing semula jadi kafir, semula kamu murtad? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik semula menjadi kafir, murtad semula, maka perbuatan itu tidak akan mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah. Dan sebaliknya Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Surah Ali Imran ayat 144. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, demi Allah, seakan-akan manusia tidak pernah dengar ayat itu. Padahal ayat itu turun lama. Seolah-olah manusia tak pernah dengar ayat Ali Imran ayat 144 yang dibaca oleh Abu Bakar. Kerana dia kejutan Nabi wafat seperti itu. Cerita Nabi wafat ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 144 bahawa Nabi akan wafat sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu. Apakah bila Nabi itu wafat kamu akan pusing balik jadi murtad semula? Maka kata Ibnu Abbas, seolah-olah manusia pada waktu itu tu kali pertama dengar ayat itu bila Abu Bakar baca. Dan sehingga Abu Bakar baca, lalu semua orang mengambil ayat itu daripada Abu Bakar, pakat-pakat berpegang kepada ayat itu. Lantas semua orang yang mendengar ayat itu dibaca turut membaca ayat yang sama yang dibaca oleh Abu Bakar. Kata Ibnu Musayyab,
Umar menyebut, Sayyidina Umar menyebut, demi Allah, sebaik saja aku dengar Abu Bakar membaca ayat itu, maka aku menjadi lemah longlai. Aku jadi lemah longlai selepas Abu Bakar membaca ayat itu, sehingga aku tidak berdaya lagi untuk berdiri. Akhirnya aku rebah kembali. Tak kala mana mendengar Abu Bakar membaca ayat itu, maka yakinlah aku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk malam ini kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah akan beri rahmat dan kebaikan kepada kita. Akhiri pengajian kita dengan kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan Allah Taala himpunkan kita pada hari akhirat pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima syafaat daripada. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang saya akan sambung sikit kitab kita ni, pengajaran daripada kisah wafat Nabi, dan saya akan sambung sikit pada malam yang waktu besar-besar sikit. Saya akan sambung dalam pertemuan akan datang selepas Nabi wafat, bagaimana proses pengebumian jenazah Nabi. Ini penting untuk kita tahu. Siapa yang mandikan jenazah Nabi, hari apa jasad Nabi dikebumikan, siapa yang solat jenazah Nabi, di mana Nabi dikebumikan, ya. Sampailah kepada perbahasan tentang mandi Nabi, air mandi Nabi dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan kebaikan untuk kita semua pada malam ini. Saya mohon ribuan kewafan, kelemahan dan jangan dalam penyampaian pada malam ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.